apabila Abdul Rahman Al-Auf. Abdul Rahman Al-Auf ni orang kaya. Ketika mana dia dihidangkan makanan oleh pembantu rumahnya, maka ketika dia nak makan, dia menangis. Ma yubkika ya Abdul Rahman, apa yang menyebabkan kamu menangis ya Abdul Rahman? Aku ingat Mus'ab bin Umair ketika mana dia wafat ataupun ketika mana dia meninggal. Ghutiya rijlahu wa bada'a ra'sahu. Ketika mana kain kafan itu menutupi kepalanya, kakinya terbuka. Ketika tarik kain kafan untuk tutup kakinya, kepalanya terbuka. Sedangkan dia lebih baik daripada aku, dan aku kini menikmati makanan Allah. Rasa ukhuwah di kalangan para sahabat. Tuan-tuan, rasa persaudaraan. Bagaimana kita nak tahu rasa persaudaraan? Apabila ada orang menyebut tentang kita, maka kita berlapang dada. Dan setinggi-tinggi rasa ukhuwah persaudaraan ialah ithar, memberikan kepentingan kepada saudara lebih daripada kita. Ithar. Sahabat-sahabat telah terdahulu melakukan ithar, berlapang dada. Abdul Rahman Al-Auf, ithar, subhanallah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila Mus'ab bin Umair berjalan di atas hari-hari yang penuh dengan kesusahan hanya kerana memelihara agama. Jangan tuan-tuan pula balik ni lempak flat screen TV tu. Jangan tuan-tuan. Pergi jual pula kereta, pakai kereta hak buruk. Buka pintu pun lerai pintu. Jangan, bukan itu maksudnya. Maksudnya mereka yang menjaga agama terkadang-kadang terpaksa berdepan dengan pelbagai cabaran. Maka hadapilah cabaran itu, kerana ini adalah sebahagian sunnah daripada mereka yang memegang agama sehingga ianya menjadi bara api. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu apabila kita memperkatakan tentang akidah ataupun kita memperkatakan tentang al-haq, bagaimana sebahagian tuan-tuan yang melihat kepada 2-3 hari ini bagaimana seorang pegawai M-Bank ditembak di kawasan muka ni. Bukan tembak dengan peluru angin, tembak dengan panggan, berlubang muka. Orang hantar melalui WhatsApp gambar, kita pun tak gambar, kita nak tengok. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ianya tidak berlaku kepada keluarga kita, anak kita, isteri kita. Sebab tu kita kata tak apalah, orang lain. Cuba ianya berlaku kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, dalam khutbah saya pada minggu lepas di Masjid Telekom, saya ucapkan tahniah di atas mimbar kepada Brunei Darussalam kerana setapak lagi untuk mendapatkan redha Allah, sultannya, menteri-menterinya, rakyatnya. Baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, sultan ditunjukkan bagaimana sebatan apabila mereka yang terlibat dengan zina, cara menyebat berbeza dengan cara sebatan di penjara. Berbeza. Sultan tengok, rakyat tengok, media massa pun menunjukkan cara yang benar. Kefahaman diberikan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa berlaku kepada keluarga perempuan pegawai M-Bank tadi? Hanya boleh berserah. Kalaulah ditakdirkan dapat penjenayah itu, sabit kesalahan, hukumnya mungkin hukum gantung. Berapa tahun lagi? Mungkin 5-6 tahun setelah mana ada pendakwaan dan sebagainya. Tetapi kalau kita merujuk kepada Islam,
Kerana itu di awal-awal di dalam surah Al-Ma'idah, Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 38. Tuan-tuan balik rujuk di dalam surah Al-Ma'idah ayat 38. Allah kata wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan faqta'u aydiyahuma, potong tangan mereka. Tangan pencuri perempuan potong, tangan pencuri lelaki pun potong, jazaa'an bima kasaba, kerana ini adalah balasan bima kasaba, atas apa yang mereka lakukan. Nakalam minallah, adalah suatu pencegahan daripada Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di antaranya Al-Qadi Abdul Jabbar mengulas apa itu nakalam minallah, apa itu pencegahan daripada Allah. Pencegahan daripada Allah adalah apabila melakukan hukuman tersebut sehingga orang lain gentar untuk melakukan perbuatan yang sama. Yang kedua adalah apabila berterusan melakukan kecurian, maka ketika itu sabit kesalahan, maka ianya kena dipotong tangan kepada pencuri lelaki ataupun pencuri perempuan. Tuan-tuan muslimin, kita kadang-kadang tak faham apa maksud potong tangan. Acik keluar daripada masjid, sarung selipo orang, dapat tangkap potong tangan, dah tuan-tuan. Zalim Islam begitu. Tuan-tuan, yang pertama sebelum menjalankan hukuman Allah, mesti dibersihkan suasana supaya suasana menjadi kondusif. Tidak hanya sahaja orang awam yang mencuri duit tabung masjid RM2 kena penjara 2 tahun, tetapi mestilah juga dihukum mereka yang mencuri 250 juta supaya ianya dihukum. Apabila disebut kerana hilangnya 52 bilion, lalu dibalas ini soal remeh. 52 bilion soal remeh. Subhanallah. Tidak hanya Marhain sahaja yang dihukum dengan hukuman ini, tetapi mereka yang juga bergelar ikan-ikan jerung mesti dibersihkan, mesti dihukum. Ini menang juga pemilihan. Tuan-tuan muslimin muslimah yang dirahmati Allah sekalian, mesti dibersihkan. Kerana itu tuan-tuan, jumhur fuqaha menyebut untuk menjalankan hukum potong tangan, mestilah pemerintah meletakkan nilai minima yang menyebabkan apabila pencuri mencuri melebihi nilai minima, maka hukumnya merujuk kepada yang saya sebutkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-38. Contoh tuan-tuan, pemerintah meletakkan nilai paling minima 2,000. Mana-mana pencuri yang mencuri lebih daripada 2,000, maka hukumnya adalah potong tangan. Kalau dia mencuri kurang daripada 2,000, mencuri tonggas. Tonggas kan mahal tuan-tuan, curi. Kita spare lah 3 kat rumah tu, habis hangkut semua 3-3. Nilai 3-3 tu tak sampai 2,000, maka hukumnya bukan hukum kepada potong tangan. Amboi Ustaz, kalau gitu senanglah Ustaz, kita curi hak-hak yang kurang RM1 nak 2,000. Untung ada. Ia kembali kepada takdir kebijaksanaan pemerintah. Mungkin dendanya adalah bayar balik tonggas itu selama 3 tahun. Habis tonggas, klaim dekat orang tu, dia pergi hantar tonggas 3 tahun. Takzir. Dia takkan terlepas. Namun apabila dia melepasi nilai minima yang telah ditentukan, maka keadaan itu ia akan merujuk kepada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-28 atau ayat yang ke-38. Kalau setakat
mencuri selipar bata kita je tuan-tuan tak kena. Maka dia kena takzir. Kena takzir macam mana? Cuci masjid 3 Jumaat. Nak sangat curi. Tuan-tuan, apa berlaku kepada mereka yang melakukan pagat yang bunuh perempuan Mbang tadi? Berlubang muka. La ilaha illallah. Tuan-tuan, dia masih mempunyai anak kecil, masih muda lagi. Subhanallah. Sejam sebelum berlaku itu, sejam sebelum berlaku kejadian itu, suaminya telefon supaya berhati-hati balik. Allah Rabbi. Tuan-tuan, dahlah mengambil duit, membunuh, itu namanya hirabah. Kalau merujuk kepada undang-undang Islam, sabit kesalahan, dia bukan sahaja dibunuh, maka dia disalib. Ada qaul daripada Imam Asy-Syafi'i menyebut dia disalib dan dia dibunuh. Cuma perbahasan, adakah disalib dulu baru dibunuh ataupun dibunuh dulu baru disalib? Ada sebahagian yang kata 3 hari salib kemudian bunuh. Yang membunuh pula ialah waris kepada keluarga tersebut. Ada yang kata bunuh baru salib supaya menjadi tontonan awam. Nah, lihat, jangan buat lagi. Apabila orang melakukan nakalan minallah, pencegahan daripada Allah. Sebab itu selagi mana tidak dilakukan, 250 juta lesak, 2 juta lesak, 52 bilion tidak mahu dibahaskan, isu remeh. Duit tabung haji lesak. Tuan-tuan, apabila mencuri secara terhormat dengan jawatan, dengan pencuri yang hanya bertitlekan rakyat marhain RM2, hanya kemudian dimasukkan di dalam penjara. Subhanallah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu nilai minima yang disebutkan oleh para ulama ataupun para fuqaha dia berbeza. Kalau muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian melihat kepada mazhab Hanafi, nilai minima itu ialah 10 dirham. Tetapi kalau merujuk sebahagian mazhab, di antaranya mazhab Maliki, ialah 1/3 dirham. Kenapa 1/3 dirham? Maka Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi mengulas, kerana di bawah minima 1/3 dirham, mungkin dia nak mendapatkan makanan, dia lapar, dia hanya mahu makan. Kalau lebih daripada tu, mungkin dia nak buat hak lebih, mungkin dia nak kaya dan sebagainya. Jadi tak kena kalau di bawah 1/3 dirham. Macam yang kita sebut tadi, nilai minima RM2 tak layak dia masuk penjara 2 tahun. Walaupun hukumannya takzir, tapi berpada-pada. Kalau kita ada depan kita, tuan-tuan, kita tolong banyak kat masjid tu, kita bagi RM20, mesti dibersihkan, kondusif suasana. Zakat mesti diberikan, dipermudahkan. Institusi perkahwinan mesti dipermudahkan. Hak-hak yang merepek, hantaran mahal-mahal, kereta sebiji yang ada masters mesti 20,000 hantaran, merepek, mesti ditidakkan, mudahkan perkahwinan. Kata ulama, apabila tidak ada ruang untuk melakukan kejahatan, ketika itu orang melakukan kejahatan, ketika itu baru layak untuk dijatuhkan hukuman had, hudud dan qisas. Kalau yang tu ada hari ini, tuan-tuan, Masya Allah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Brunei telah melangkah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memelihara mereka. Walaupun dunia mengutuk Brunei, Allah tetapkan, Allah memberikan istiqamah kepada Sultan Brunei. Muftinya bangkit, menyelam mana-mana suara dunia yang tidak bersetuju. Suara mufti. Mufti bukan hanya untuk mengharamkan syuhid pun.